Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, jadi untuk Nmat, kita akan sambung pada bab yang ke-8 iaitu vektor. Okey, untuk vektor ni cikgu akan sambung terus kepada bahagian yang kedua, okey, iaitu penambahan dan penolakan vektor. Untuk bahagian pertama tu kita dah belajar dah dalam kelas, iaitu pengenalan kepada vektor. Kan, iaitu cara menulis vektor, kemudian jenis-jenis vektor, kan, vektor selari, vektor negatif, vektor sifar, okey, semua tu ada dalam bahagian pengenalan kepada vektor. Okey, jadi untuk bahagian yang kedua ni, kita akan tengok kepada penambahan dan penolakan vektor. Okey, jadi penambahan dan penolakan vektor ni sebenarnya apa? Dia adalah operasi yang mana melibatkan dua ataupun lebih vektor. Mana kita tambah ataupun kita tolak ni melibatkan dua atau lebih vektor yang mana dia akan menghasilkan satu vektor tunggal. Bila kita tambah, bila kita tolak, kita akan dapat satu vektor tunggal. Okay, yang mana kita kenali dia sebagai vektor paduan. Okay, jadi katakanlah kita ada dua vektor. Contohnya vektor A ke kanan dan vektor B dia ke atas. Jadi paduan penambahan untuk kedua-dua vektor ni, maknanya kita akan dapat vektor paduan dia itu ke arah atas kanan, kan. Okey, yang mana vektor-vektor ni kita boleh tulis dia ataupun kita boleh wakilkan dia macam ni lah. Vektor A, yang mana vektor ke kanan ni dia kena ada A ombak lah kat bawah ni. Ni cikgu minta maaf lah sebab dalam laptop ni dia tak ada simbol ombak. Yang ni dia bukan A garis lah, dia kena ada A ombak. Yang B ni pun sama. Jadi A ombak ni ke kanan dan B ombak ni ke atas. Mana vektor A ke kanan, vektor B ke atas. Jadi vektor paduan bagi A dan B adalah atas kanan. Macam ni. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada penambahan dan penolakan vektor yang mana dia akan melibatkan dua kes. Okey, kes yang pertama ni apabila tambah dan tolak vektor ni, kedua-dua vektor tu ataupun vektor yang terlibat tu adalah vektor yang selari. Maksudnya kalau vektor pertama ke kanan, vektor kedua pun ke kanan. Kalau vektor kedua pertama ke atas, vektor kedua pun ke atas. Mana dia selari. Okey, yang kedua kes dia kita akan tengok kepada penambahan dan penolakan vektor yang tak selari. Okey, contohnya satu vektor ke atas, satu vektor ke kanan. Okey, maksudnya arah dia tak sama lah. Okey, dia tak selari. Okey, untuk kes yang mana dua vektor ni dia selari, okey, jadi kalau kita tambah dia, okey, maksudnya contohnya kita ada vektor 4A ke kanan dan vektor 5A pun ke kanan. Jadi kita akan tambah macam biasa je lah. Okey, kita akan tambah 4A tambah 5A sama dengan 9A. Yang mana 9A ni pun dia akan ke kanan. Okey, jadi magnitude dia, okey, magnitude bagi vektor 9A ni adalah bersamaan dengan magnitude bagi 4A, vektor 4A dan kita tambah dengan magnitude bagi vektor 5A. Okey, sama juga kalau kita tolak, okey, kita melakukan penolakan terhadap dua vektor yang selari. Jadi katakanlah satu vektor 7B ni ke atas. Okey, kita tolak vektor 4B yang ke atas. Okey, jadi apa maksud 7B tolak 4B? Okey, maksudnya kat sini 7B ni sebenarnya dia tambah dengan negatif 4B. Maksudnya dia tambah dengan vektor negatif bagi 4B. Kalau 4B ke atas, kan, negatif dia adalah ke bawah lah. Okey, yang mana kita akan dapat 3B. Okey, jadi kalau ikut logik pun betul lah. Kita naik atas 7, kita turun bawah 4. Mana dia akan ada baki lagi ke atas tu 3 kan. Okey, jadi magnitude bagi vektor 3B adalah bersamaan dengan magnitude bagi vektor 7B tolak bagi magnitude bagi vektor 4B. Okey, jika vektor A adalah selari dengan vektor B, maka kita boleh tulis dia macam ni lah. A tolak B sama dengan A tambah negatif 4B. Okey, bagi kes yang kedua pula, iaitu penambahan dan penolakan vektor yang tak selari,
Jadi kalau vektor tu dia tak selari, kita ada 3 hukum lah yang boleh kita gunakan. Okey, yang pertama hukum segitiga, yang kedua hukum segi empat selari, dan yang ketiga hukum poligon. Okey. Hukum segitiga ni macam mana? Okey, jadi katakanlah kita nak tambah bagi vektor AB tambah dengan vektor BC. Okey. Jadi katakanlah vektor AB dia naik ke atas dan vektor BC ni dia bergerak ke kanan. Jadi kita nak cari vektor paduan bagi AB dan BC ni, kita sambunglah daripada A ke C. Mana AC ni, okay, kita nak cari vektor AC, dia adalah kita akan dapat segitiga ABC. Okey. Baik. Hukum segitiga ini boleh digunakan pada penolakan dua vektor yang tak selari. Okey, contohnya macam ni. Kita ada vektor A, kita tambah dengan vektor negatif B, kan? Maksudnya bila tambah negatif B, A tolak B lah, iaitu kita akan dapat vektor A tolak B. Okey, kalau vektor A ke atas, vektor B ke kanan, jadi kita akan dapat A tolak B dia adalah ke atas sebelah kiri lah. Okey, ni untuk penolakan dua vektor yang tak selari. Okey, hukum yang kedua yang mana kita boleh gunakan untuk nak cari vektor paduan iaitu dengan menggunakan hukum segi empat selari. Okey, hukum segi empat selari ni dia kata bila dua vektor A dan B yang bermula pada satu titik yang sama boleh diwakili oleh dua sisi bersebelahan sebuah segi empat selari AB dan AD. Okey, maksudnya kat sini kita ada dua vektor je. Okey, vektor AB, satu lagi vektor AD. Jadi bila kita nak cari dia punya vektor paduan dia, kita boleh lukis satu segi empat selari. Yang mana AB ni, okay, dia adalah selari dengan DC. Manakala AD pula, dia selari dengan BC. Okay, jadi kalau kita gabungkan keempat-empat bucu ni, kita akan dapat satu segi empat selari. Jadi vektor AB tambah dengan vektor AD, kita akan hasilkan vektor AC, okay, iaitu dari perpenjuru. Okay, satu bucu ke satu bucu kita akan dapat perpenjuru, bucu yang bertentangan. Okay, jadi kita akan dapat vektor AC iaitu vektor A tambah B. Maka vektor paduan bagi A dan B ialah perpenjuru bagi segi empat selari AC. Okay, ni macam cikgu cerita tadi lah. Okay, hukum yang ketiga pula adalah hukum poligon. Okay, hukum poligon ni macam mana? Iaitu yang melibatkan bentuk poligon lebih daripada 4. Okay, jadi contohnya pentagon, heksagon, kan, heptagon, oktagon, okay, dan seterusnya. Okay, jadi kalau poligon ni yang mana yang ada banyak bucu, okay, jadi kita gunakan hukum poligon lah untuk cari vektor kan. Okay, jadi katakanlah kita ada satu poligon yang mana hukum poligon ni diberi oleh vektor AB tambah BC tambah CD tambah DE, kita akan dapat AE. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia bermula dengan A, kemudian B kan, B tambah B, sama. Kemudian C dengan C, sama. Lepas tu D dengan D, sama. Dan yang last sekali adalah AE. Maka kita akan dapat AE. Ni adalah hukum poligon. Okay, jadi kalau tengok pada gambar rajah dia, A ke B, okay, vektor ke atas sebelah kanan, tambah B ke C, vektor ke bawah sebelah kanan, tambah CD, vektor ke bawah sebelah kiri, tambah DE, okay, vektor ke kiri, maka kita akan dapat vektor dia adalah A ke E. Jadi sebenarnya kita nak cari apa itu vektor AE ni. Okay, mana daripada A ke E ni apa vektor dia? Kita ikut laluan dia, AB tambah BC tambah CD dan tambah DE. Maka kita akan dapatlah vektor AE. Okay. Baik, kita tengok kepada contoh. Okay, contoh yang pertama. Okay, kita ada satu segi empat selari iaitu PQRS. Okay, soalan minta ungkapkan PQ dalam sebutan PS dan juga SQ. Okay, jadi macam mana kita nak ungkapkan dia? Okay, jadi kita tahu
PQ ni adalah bersamaan dengan PS tambah SQ. PQ sama dengan PS tambah SQ. Okey, kita gunakan hukum segitiga. Kita nak vektor P ke Q, jadi laluan dia bermula dari P ke S, lepas tu S ke Q. Okey, macam tu je lah. Maksudnya dia ada PS, dia ada S, SQ. Okey, kemudian dia nak PR pula. Okey, kita nak P ke R. Kita nak ikut laluan mana ni? Okey, dia nak PQ dengan PS. Jadi kita guna hukum segi empat selari, PQ dan juga PS kan. Maka kita akan dapat PR ni adalah bersamaan dengan PQ tambah PS kan. Okey, kemudian yang ketiga, dia nak vektor QR. Okey, vektor QR ni dalam sebutan PR dan PQ. Okey, PR dan PQ. Jadi kita nak dapat QR ni, kita nak ikut laluan mana? Kita ikut laluan QP dan juga PR. Jadi QP ni sebenarnya apa? Sebenarnya adalah negatif bagi P ke Q nah. Aduh, QP ni adalah negatif bagi PQ. Kalau PQ ke kanan, mana kalau yang negatif dia arah bertentangan lah. Q ke P. Okey, tambah dengan PR, maka kita akan dapat dengan vektor PR tolak RQ. Okey, bila kita susun balik. Okey, yang kedua B. Diberi PQ sama dengan 2A tambah B dan PS sama dengan 2B tolak A. Ungkapkan PR dalam sebutan A dan B. Okay. Dia nak apa? Dia nak PR. Okay. Tapi dalam sebutan A dan B. Baik, kita dah tahu dah. PR ni sama dengan P ke S tambah P ke Q. Okay. Guna hukum segi empat selari tadi kan. Okay. Dan mana PS ni kita tahu dah. PS ni adalah bersamaan dengan 2B tolak A. Manakala PQ pula adalah 2A tambah B. Sebab tu dia boleh tambah macam ni saja. Maka kita akan dapat vektor PR dia A tambah 3B. Okey. Okey, baik, kita tengok pada contoh yang kedua. Okey, rajah menunjukkan sebuah pentagon ABCD. Okay, diberi BC sama dengan 1/3 AE, AD sama dengan 1/2 AB, AB sama dengan vektor A dan vektor AE sama dengan B. Okey, ungkapkan CD dalam sebutan A dan B. Okey, soalan nak vektor C ke D. Jadi, vektor ni apa dia? Dia adalah laluan. Jadi, kita nak P daripada C ke D, kita ikut laluan mana? Kita ikut laluan CB, BA, AE dan ED. Jadi, CD sama dengan apa? CD sama dengan CB tambah BA tambah AE tambah ED. Okey, ni kat sini. Jadi, kita tahu C ke B ada tak? Tak ada. Yang ada BC kan. Okay, BC ni sama dengan 1/3 AE. Okay, jadi kalau BC sama dengan 1/3 AE, C ke B, dia akan jadi negatif lah. Negatif 1/3 AE. Tu, dapat negatif 1/3 tu. Okay, kemudian AE ni apa? AE sama dengan B. Jadi, maksudnya 1/3 B lah. Okay, kemudian tambah pula dengan vektor AB. Vektor AB sama vektor BA sama dengan negatif bagi AB. Okay, jadi BA ni adalah negatif bagi AB iaitu negatif A. Okay, tambah AE iaitu vektor B dan tambah ED. ED apa dia? ED adalah 1/2 AB. Jadi AB adalah A, maka dia adalah 1/2 A. Jadi bila kita permudahkan vektor A tambah dengan vektor A, vektor B tambah vektor B, kita akan dapat 2/3 B tolak 1/2 A. Okey. Contoh yang ketiga. Okey, Hamzah mendayung perahunya daripada titik P ke sebelah sungai. Okey, ini dia mendayung 5 km per jam. Okey, kemudian ada arus yang mana mengalir dengan laju dia 10 dia ke arah kiri ataupun ke arah timur kan. Okey, rajah ni lakaran dia lah. Okey, jadi vektor paduan bagi Hamzah ni adalah yang ni lah. Okey, vektor paduan dia. Okey, jadi katakanlah
kita ambil vektor ke utara ni sama dengan V dan ke timur ni sama dengan A kan. Jadi mana vektor paduan dia adalah V tambah A. Okey, laju sebenar perahu adalah V tambah A. Jadi magnitude dia, ni magnitude bagi V dan A ni, mana kita guna rumus jarak dah. Okey, iaitu punca kuasa 2 bagi KB, nilai dia adalah 5, manakala A dia 10. Jadi 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2, punca kuasa 2 kita dapat 11.18 km per jam. Okey, jadi kita dah dapat dah dia punya hal laju dia. Kita dapat dah dia punya magnitude dia kan. Jadi soalan nak apa? Hitung arah dan hal laju baharu. Okey, kesan daripada aliran. Okay. Jadi kan arah dia adalah bila kita nak tahu arah, kat sinilah kita guna sudut. Jadi kita tengok ni adalah segitiga bersudut tegak. Jadi kita tahu panjang yang ni adalah 5, panjang ni 10. Jadi katakanlah theta dia yang ni. Okay, sebab apa kita letak theta kat sini, tak letak kat sini? Sebab hamzah ni dia bermula dari sini. Jadi daripada dia pergi straight tu, dia corner ke kanan kan. Berapa sudut bukaan dia tu? Jadi kita guna tan 10/5 dapat theta sama dengan 63.43 darjah. Okey. Jadi perahu tu dia bergerak macam mana? Dia bergerak pada bearing. Ni arah dia ni. Arah dia adalah bearing 063.43 darjah dengan hal laju 11.18 km per jam. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada yang ketiga, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Okey, contoh yang keempat. Vektor kita diberi suatu vektor A, B dan C. Yang nak OA ni adalah A tambah B, OB 3A tolak 2B, OC HA tambah 7B. Okey, soalan nak apa? Soalan dia kata H ni, okey, cari nilai H. Okey, mana kita nak tahu nilai H kan? Okey, dengan keadaan apa? A, B, C ni pada satu garis lurus. Maksudnya A, B, C ni dia berada pada satu garis lurus. Okey. Jadi macam mana kita nak dapat ni? Okay. Untuk soalan yang berbentuk penyelesaian masalah macam ni, okay, mula-mula sekali kita tulis dululah apa maklumat yang ada daripada soalan. Okay. Iaitu yang pertama vektor bagi semualah yang dia bagi. Kemudian ABC ni tetap pada satu garis lurus. Maka AC ni kita boleh buat satu kesimpulan lah. Sebabnya ABC ni satu garis lurus. Jadi AC ni adalah persamaan dengan KAB kan. Sebelum ni kalau kita kata dua vektor tu dia selari, kita boleh tulis satu pemalar dekat depan kan. Ni situasi dia macam ni lah. Okay, jadi kat sini ni kita kena cari K, kita kena cari H. Okay. Jadi yang kedua kita lukis dululah. Dia punya gambar rajah dulu. Okey, ni vektor AC dia macam ni. Okey, situasi dia. Mana kita nak cari vektor AB dan juga vektor A ke C. Sebabnya kita nak tunjukkan AC ni sama dengan KAB. Okey. Kemudian kita buat satu persatu dululah. Kita cari dulu untuk vektor AB. Okay, vektor AB kita lukis segitiga AB lah. Jadi A ke B, laluan dia adalah A ke O tambah O ke B. Ni. Maka kita akan dapat 2A tolak 3B. Kemudian kita buat yang kedua pula, iaitu vektor A ke C lah. Okay, AC lah laluan dia AO tambah OC. Okay. Yang mana AO ni macam ni lah, negatif O ke A, itu negatif A tambah tolak B kan. Jadi tambah HA tambah 7B dapat ni. Okay. Kalau kan ini A dengan A, mana kita boleh faktorkan dia dengan vektor A lah. Sebab tu H tolak 1 duduk dalam kurungan, A ni duduk dekat dia luar. Okay, lepas tu kita samakan AC sama dengan KAB, AC sama dengan apa? AC yang tadi ni lah, yang sebelah ni kita dapat kan. KAB yang sebelum ni. Okay, kemudian bila kita samakan, kita bandingkan dia punya perkali A dan B ni. Maksudnya vektor A dengan vektor A sama. Jadi perkali dia 2K dan H tolak 1 ni sama. Okay, manakala 6B pula dia akan
sama dengan negatif 3 K. Jadi kat sini kita akan dapat nilai K dululah, iaitu kita dapat negatif 2. Okay, maka kita ganti masuk ke dalam rumus yang persamaan satu lagi, iaitu H sama dengan 2K tambah 1. Jadi bila kita ganti, kita akan dapat H sama dengan negatif 3. Okey. Baik, jadi sampai sini ada nak tanya apa-apa kah? Okey, buat latihan yang cikgu bagi. Dan kalau ada apa-apa boleh tanyalah lah. Okey.